Mari kita berdoa. 我们祷告， Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们要学习你话语的真理。 Oleh sebab itu kami memohon Allah Roh Kudus memampukan kami bukan hanya untuk mengerti, tetapi juga untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. 求圣灵使我们明白，也让我们能够遵行你的话语。 Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan. 求你祝福你两个仆人， Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. 你祝福每一个聆听的会友。 Biar kami memiliki hati yang taat dan tunduk kepada kebenaran akan firman-Mu. 让我们有一颗顺服的心。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. 主啊，求你向我们每一个人说话。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. 我们如此祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求的。 Amin. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 亲爱的弟兄姐妹们，我们要一起学习圣经。今天的经文是来自于以弗所书第2章第8到9节。 Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Jikalau sudah mendapatkannya, kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. Mari kita membacanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. 我们一起朗读以弗所书第2章第8到9节。你们得救是本乎恩，是因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。 Bagian Alkitab satu lagi dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. 还有一段经文是来自于哥林多后书第8章第1到2节。 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 我们一起看哥林多后书第8章第1到2节。弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候，乃有满足的快乐，在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。 Anugerah. 恩典， Saudara, anugerah adalah sebuah kata yang tidak asing di telinga kita, bukan? 我们对恩典这个词一定不陌生，是不是？ Anugerah seringkali juga disebut sebagai kasih karunia atau grace di dalam bahasa Inggris. 恩典就是上帝给我们的爱。 Namun tidak sedikit orang yang kemudian menyamakan istilah anugerah, grace, dengan belas kasihan, mercy. 但是呢，很多人就分不清恩典和怜悯。 Saudara, dua istilah ini berbeda. 这两个词是不一样的。 Apa itu anugerah? 恩典是什么？ Anugerah adalah pemberian Allah yang tidak selayaknya diberikan kepada kita karena kita tidak pantas untuk menerimanya. 恩典呢是上帝赐不应该给我们不配的领受的人接受。 Sementara belas kasihan adalah tindakan Allah yang tidak memberikan kepada kita apa yang sepatutnya kita terima. 那怜悯是什么呢？怜悯就是上帝的行为的决定，不给我们应该得到的东西。 Sekilas terlihat mirip, saudara ya. 听起来很像，是不是？ Saya kasih contoh untuk memahami akan bagian ini. 我打个比方， Satu kali ada seorang pemuda, dia membunuh rekannya. 有一天有一个年轻人，他把他的朋友谋杀了。 Lalu kemudian saudara pemuda ini ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. 然后呢，这个年轻人就被逮捕，然后呢被判死刑。 Nah saudara, pada waktu dia dijatuhi hukuman mati, maka kita berkata ini namanya keadilan. 当我们听到他被判死刑的时候，我们就会说这就是公义。 Karena dia mengambil nyawa orang lain, maka dia pun kemudian dijatuhi hukuman mati.
因为他已经杀了别人，然后他也被应该死了。 Namun saudara ketika dijatuhi hukuman mati dan kemudian orang tua korban menyatakan dan meminta kepada hakim untuk tidak dijatuhi hukuman mati. 那个被谋杀的父母呢，要求不要判死刑。 Bukan hanya tidak dijatuhi hukuman mati tapi kemudian dibebaskan. 不仅仅不判死刑，但是呢，把他放了。 Maka yang dilakukan oleh si orang tua korban adalah belas kasihan, mercy. 那这个受害者的父母做的事情呢，就叫做怜悯。 Tetapi saudara, kalau kemudian si orang tua korban itu bukan hanya membebaskan, tetapi dia kemudian membawa pemuda itu ke rumahnya. 但是呢，假如说这个受害者的父母，他不仅仅把他放了，但是呢，还把他带回家， Mengadopsi pembunuh itu menjadi anaknya sendiri. 然后呢，收养这个年轻人作为自己的儿子， Memberikan kasihnya selayaknya dia memberikan kasih kepada anak kandungnya. 然后呢，给这个年轻人满满的爱。 Dan bahkan kemudian si pembunuh ini mendapatkan hak-hak istimewa seperti layaknya anak kandung. 然后呢，这个谋杀犯他还得到像他自己儿子的一些特权， Termasuk seluruh harta yang dia punya yang akan berikan kepada pembunuh itu. 包括这位父母的所有的财产都给了这个谋杀犯。 Maka yang dilakukan si orang tua yang korban ini adalah anugerah. 那这个受害者的父母做的事情叫做恩典。 Si pembunuh ini tidak layak menerima semua itu. 这个恩典，这个谋杀犯呢，他完全不配的领 Dia 受这 tidak 一切， pantas dan tidak selayaknya menerima segala pemberian daripada si orang tua yang telah dibunuh. 他一点都不配来领受这位父母所给的东西。 Tetapi ketika si orang tua korban memberikan hak-hak dan segala sesuatu yang tadi yang sudah saya sebutkan, itu namanya anugerah. 但是呢，当这个受害者的父母给谋杀犯所有的东西，这叫做恩典。 Saudara, itulah yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. 这就是上帝在我们的生活中所行的事儿。 Saudara, karya keselamatan yang Allah berikan mengandung belas kasihan dan anugerah. 上帝的救恩呢，它含着怜悯和恩典。 Allah bukan hanya membebaskan kita daripada kematian kekal, 上帝不仅仅把我们从死亡里放出来， tetapi Allah yang kaya rahmat itu juga kemudian mengundang kita tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. 但是呢，慈悲的天父也是邀请我们跟他在天堂一起住。 Kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. 他把我们领养了， Bahkan kita disebut sebagai pewaris daripada kerajaannya. 甚至我们就是上帝国度的财产的继承人。 Saudara, bayangkan betapa besarnya anugerah yang kita terima. 可以想象我们领受了何等的大的恩典。 Tapi masalahnya siapa sih kita? 但是问题是我们是谁？ Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas menerimanya, bukan? 我们其实是不配的领受这一切的人，是不是？ Kita adalah para pemberontak. 我们就是背叛者。 Kita adalah orang-orang yang selalu berusaha berjalan menurut apa yang kita pandang baik. 我们每次都是按照我们的心意来行。 Kita selalu mengikuti keinginan daging kita yang ujung-ujungnya adalah dosa. 我们每次都跟随我们的肉欲，那就是罪恶。 Dan dosa adalah perbuatan melawan Tuhan. 而罪恶就是叛逆上帝的行为。 Dan tentu saja saudara, hukumannya jelas adalah kematian yang kekal. 我们应该受到的惩罚就是死亡。 Tapi sekali lagi saudara, anugerah Tuhan ditujukan kepada setiap kita sekarang hari ini. 但是呢，我要再次强调，上帝的恩典呢是给我们每一个人的。 Saudara, itu sebabnya di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus dia berkata, kita ini diselamatkan karena anugerah daripada Tuhan. 因此呢，保罗在以弗所书他这样写，就是我们可以得救是因为恩典。 Karya keselamatan yang kita terima ini adalah pemberian daripada Allah. 我们接受的这个救恩就是上帝所赐的。 Tidak ada satu hal pun yang kita lakukan, usaha kita untuk memperolehnya. 我们没有一个行为可以得到这个恩典。 Nah, kalau tidak ada hal pun yang kita lakukan untuk memperolehnya, maka Paulus berkata, kita tidak bisa membanggakan diri atas segala keselamatan yang kita terima itu. 所以呢，如果我们可以领受恩典，不是因为我们的行为的话呢，保罗就提醒我们，我们不可以自夸。
Maka saudara, di dalam surat Filipi, Paulus juga kembali mengingatkan kepada setiap jemaat. 然后在腓立比书，保罗也提醒了会众， Saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. 你要顺服， Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 所以呢，你要追求救恩呢，你要敬畏。 Betul saudara, keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah daripada Tuhan. 我们所领受的救恩就是上帝所赐的。 Paulus mengajak setiap para pembacanya untuk memahami anugerah Allah yang besar ini dengan hidup di dalamnya. 保罗要让我们每一个人都明白上帝的恩典， Hidup di dalam anugerah Tuhan dan menjalaninya di dalam kasih. 我们一定要活在上帝的恩典里，行在上帝的爱里。 Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup di dalam anugerah dan berjalan di dalam kasih. 那今天我们就要学习我们如何可以活在恩典中，行在爱里。 Saudara, menarik sekali bahwa ada contoh yang real yang kemudian Paulus kembali nyatakan kepada para pembaca suratnya di kitab Korintus tentang sebuah jemaat yang bernama Jemaat Makedonia. 保罗给我们一个很好的榜样，就是马其顿会众的例子。 Saudara, surat 2 Korintus adalah kelanjutan daripada surat 1 Korintus. 哥林多后书是哥林多前书的续篇。 Di akhir suratnya kepada jemaat Korintus yang pertama, Paulus ada menyebutkan akan kebutuhan pelayanan kasih kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. 在哥林多前书的就是结束呢，保罗提醒了就是哥林多的会众们，耶路撒冷的会众们需要爱和温暖。 Paulus mengajak jemaat-jemaat Korintus untuk ikut terlibat di dalam persembahan kasih itu. 所以呢，保罗邀请哥林多的会众来参与奉献。 Namun setelah surat pertama lewat, masuk ke dalam surat kedua, 但是呢，第一书结束之后呢，进入到第二书的时候， ternyata pelayanan kasih itu tidak berjalan dengan baik, saudara. 这些爱的奉献呢，没有很顺利。 Maka kemudian Paulus menegur mereka dan memberikan contoh nyata tentang sebuah jemaat yang merindu memberikan. 所以后来保罗就劝告他们，然后就以马其顿会众来举例子。 Maka Paulus berkata, aku mau menyaksikan kepada kamu tentang jemaat Makedonia. 所以保罗说，我要让你们看马其顿的会众。 Jemaat Makedonia yang kemudian dipenuhi dengan anugerah Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan itu dan berjalan di dalam kasih Tuhan. 这个马其顿呢，他们是活在上帝的恩典里，他们也行走在上帝的爱里。 Nah, saudara, perlu kita ketahui yang terjadi di Yerusalem pada saat itu adalah bencana kelaparan yang sangat besar. 那我们要知道，在那个时候呢，在耶路撒冷有饥饿。 Bukan hanya itu, saudara, tapi kemudian penganiayaan terhadap orang-orang percaya terjadi di Yerusalem. 然后呢，在耶路撒冷也发生了对于信徒的逼迫。 Orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, kemudian mereka dikejar-kejar, dicari-cari untuk kemudian dibunuh, saudara. 然后呢，信耶稣的人呢，都被犹太人谋杀、追 Saudara, 杀。 tentu saja berita ini menjadi satu berita yang menyedihkan. 所以呢，这个是很令人伤心的一个事儿。 Maka Paulus, saudara, membawa berita ini kepada beberapa jemaat-jemaat yang berada di luar Yerusalem. 所以保罗就带了这个信息，给耶路撒冷以外的会众们， Supaya kemudian jemaat-jemaat ini juga ikut tergerak menolong saudara-saudara yang percaya di Yerusalem. 让这些会众们呢，可以被感动来帮助耶路撒冷的会众。 Nah, lalu bagaimana dengan jemaat Makedonia? 那马其顿的这个会众是什么样的呢？ Saudara, ternyata kondisi jemaat Makedonia itu 11-12 dengan jemaat Yerusalem. 原来这个马其顿的会众的情况呢，跟耶路撒冷会众的情况呢是差不多的。 Kita dapat penjelasan daripada Paulus bagaimana kondisi jemaat di Makedonia, mereka pun mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan. 所以呢，从保罗的口中，我们也知道马其顿的这个情况并不是很好。 Saudara, tentu saja kesulitan-kesulitan penderitaan mereka ini saudara dialami karena kepercayaan mereka, iman mereka kepada Kristus. 他们遇到的困难呢，也是因为对耶稣基督的信心。 Tapi bukan hanya itu saja, kemudian Paulus melanjutkan catatannya bahwa jemaat Makedonia sangat miskin. 但是不仅仅如此，保罗也强调马其顿的
这些会友们呢是特别的穷， Bahkan mungkin kondisi jemaat Makedonia itu lebih miskin daripada jemaat-jemaat yang berada di Yerusalem. 甚至马其顿的这个情况呢，比耶路撒冷的还要穷。 Tapi saudara, ada hal yang menarik yang terjadi di dalam jemaat Makedonia ini. 但是呢，在马其顿会众里面呢，发生了很有趣的事儿。 Paulus berkata, kami hendak memberitahukan tentang kasih karunia, anugerah, karis yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. 保罗说：“我要给大家得知马其顿会众所得到的恩典。” Setidaknya ada dua hal yang akan kita pelajari, saudara. 我们从这一点，我们可以学习两个东西。 Kita belajar dari jemaat bagian Makedonia bagaimana mereka hidup di dalam anugerah dan berjalan di dalam kasih. 我们要从马其顿会众的这个经历呢，学习如何活在恩典里，走在爱里。 Saudara, yang pertama adalah identitas sebagai murid Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们，第一个就是我们作为基督门徒的身份。 Saudara, jemaat Makedonia sangat memahami arti identitas mereka sebagai murid Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们，马其顿会众呢，他们非常的明白作为基督门徒的身份。 Itu sebabnya di tengah berbagai ujian dan penderitaan bahkan kemiskinan, 所以呢，在很多的试炼当中、困难当中，而且也是贫穷当中， saudara, mereka tidak kehilangan identitas mereka sebagai murid Kristus. 他们并没有失去作为基督门徒的身份。 Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Artinya mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengalami anugerah daripada Tuhan. 就是他们意识到，他们是已经经历过上帝救恩的人。 Tidak ada satu hal pun kesulitan, penderitaan, penganiayaan dapat kemudian mengambil, merenggut identitas itu dari mereka. 所以呢，没有一个艰苦或者逼迫可以把他们的身份带走。 Maka di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi, 所以呢，在他们遇到的这个困难中， di tengah kemiskinan yang mereka alami, 在他们经历的贫穷当中， mereka tetap mau berambil bagian di dalam pelayanan kasih. 他们还仍然要参与在爱心奉献里面。 Saudara, ketika bicara tentang memberi, 如果我们说施给的话， saudara, pemahaman gereja dewasa kini dengan gereja mula-mula berbeda, saudara. 现代教会和古代教会的这个概念是不一样的。 Pada waktu kita berbicara tentang memberi pada saat ini, 当我们现在说到施给的时候， seringkali menjadi fokus kita adalah bagaimana kemudian kita memiliki kebiasaan memberi. 我们的专注点就是我们如何要养成一个施给的习惯。 Artinya yang mau dicapai adalah kebiasaan memberinya. 所以我们要达到的目的就是施给的习惯， Generous habit. 就是我们的宽度。 Namun berbeda, saudara, dengan jemaat mula-mula. 但是呢，在初代的教会当中呢，概 Kalau 念是 kita 不一样的。 melihat kepada jemaat Makedonia, 如果我们观看这个马其顿教会， mereka juga melakukan kebiasaan berbagi. 他们也是习惯分享。 Namun fokusnya adalah sebuah pemahaman bahwa mereka adalah murid Kristus. 但是呢，他们的专注点就是他们是基督耶稣的门徒， Mereka meneladani Kristus yang begitu murah hati. 他们以耶稣为榜样， Yang mau dicapai adalah generous disciple. 他们要达到的这个目的就是施给的门徒， Bukan kepada kebiasaan tetapi kepada identitas diri bahwa mereka adalah murid-murid Kristus yang murah hati. 不是专注于习惯，而是专注于成为耶稣的门徒的身份。 Jadi ketika mereka berbagi, itu karena identitas mereka sebagai murid Kristus. 所以当他们分享的时候呢，那是因为他们作为耶稣基督门徒的身份。 Karena mereka terlebih dulu menerima anugerah Allah yang begitu melimpah, maka itulah yang mendorong mereka untuk berbagi, memberi kepada orang lain. 因为他们已经感受到了上帝丰盛的爱，所以呢，这个恩典呢，他们领受的恩典呢，鼓励他们去分享。 Bagaimana dengan kita hari ini? 那我们每一个人是什么样的呢？ Yang kedua, saudara, 第二个， bagaimana jemaat Makedonia bisa hidup di dalam anugerah dan berjalan di dalam kasih? 马其顿的教会呢，如何可以走在爱里，活在恩典里？ Karena mereka memiliki dedikasi.
因为他们有一颗决心。 Saudara, apa artinya dedikasi? 决心是什么意思？ Berkomitmen dan mencintai apa yang dilakukan. 就是他们决定，然后他们也要去爱他们所做的事情。 Saudara, jemaat Makedonia bukan hanya berkomitmen melakukan memberikan persembahan, 他们不仅仅决定要奉献， tetapi mereka mencintai apa yang mereka lakukan itu, saudara. 但是他们也喜欢也爱他们所做的事情。 Itu sebabnya Paulus berkata, aku bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 所以呢，保罗在这里见证了马其顿教会呢，他们给的东西呢，已经超乎他们的能力。 Saudara, jemaat Makedonia berinisiatif, mereka meminta kepada Paulus untuk bisa dilibatkan di dalam pelayanan kasih itu. 马其顿的会众们呢，他们主动邀请保罗，让他们参与在奉献里边。 Saudara, kata meminta lebih tepat diterjemahkan sebagai mengemis. 这个要求呢，就是非常非常的要求。 Jadi jemaat Makedonia ini sampai mengemis-ngemis kepada Paulus untuk bisa dilibatkan di dalam pelayanan kasih ini. 所以呢，马其顿的教会呢，他非常非常的很渴望的要求保罗，让他们参与在奉献里边。 Dan ketika Paulus memberikan izin itu, 让保罗给他们机会的时候， padahal Paulus juga tidak berharap begitu banyak. 因为保罗其实他并没有希望他， Karena sebagai gembala Paulus tahu kondisi dan keadaan mereka. 是因为作为牧羊人，保罗知道他们的情况。 Tapi Paulus bersaksi, Paulus berkata, mereka memberikan melebihi daripada apa yang dibayangkan Paulus. 所以呢，但是保罗见证他们呢，给超过保罗能想象的。 Saudara, jemaat Makedonia adalah jemaat yang sudah tuntas menjadi murid Kristus. 所以呢，马其顿会众的人呢，已经彻彻底底成为了基督的门徒。 Bukan hanya mereka menyadari identitas mereka sebagai murid Kristus, 他们不仅仅意识到他们作为基督门徒的身份， tapi mereka menghidupi identitas itu di dalam kehidupan mereka. 但他们把他们的身份活出来。 Saudara, kesaksian daripada jemaat Makedonia menampar jemaat Korintus. 马其顿会众的见证呢，给哥林多会众一个教训。 Saudara, kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya di dalam materi. 我们知道哥林多会众是非常富有的， Bukan cuma kaya dalam materi, tetapi mereka juga kaya di dalam karunia rohani. 他们不仅仅在财产方面很富裕，但是他们的这个恩典，他们的恩赐也是非常的丰富。 Tetapi masalahnya mereka miskin di dalam memberi. 但是呢，他们施给的这个行为和态度呢，是特别的穷 Mereka 的。 hanya hidup untuk diri mereka sendiri. 他们只为自己而活。 Terus, tetapi saya rasa kesaksian jemaat Makedonia bukan hanya menegur dan menampar jemaat-jemaat Korintus pada waktu itu. 我认为马其顿教会的这个见证呢，不仅仅劝告哥林多教会， Tetapi juga menampar kita hari ini yang memiliki namun tidak mau memberi atau berbagi. 但是在现在的时候呢，也是提醒我们， Kesaksian jemaat Makedonia menampar wajah kita hari ini yang telah menerima kasih karunia yang begitu melimpah, namun menyimpannya untuk diri kita sendiri. 马其顿教会的见证呢，已经给我们2巴掌，因为我们经常领受了上帝很极大的恩典，但是我们就给自己收起来。 Kesaksian jemaat Makedonia ini menampar wajah kita yang mengaku-ngaku murid Kristus, namun kita tidak peduli dengan sesama yang membutuhkan. 马其顿的教会的见证呢，就是给我们2巴掌，因为我们经常自称为基督的门徒，但是我们还吝啬。 Kesaksian jemaat Makedonia ini menampar wajah kita yang khawatir ketika memberi, takut sampai kurang. Padahal kita punya Allah yang memelihara hidup kita. 马其顿教会的见证呢，给我们2巴掌，因为我们要施给的时候，我们还经常担心自己不够用。 Kesaksian daripada jemaat Makedonia ini menampar wajah kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan, namun sulit untuk berjalan dalam kasih. 马其顿教会的见证呢，给我们2巴掌，因为我们经常已经活在恩典里，但是我们很难行走在爱里。 Saudara, menjadi pertanyaan hari ini buat kita bersama. 今天有一个提问，让我们一起思考： Maukah saudara dan saya hidup di dalam anugerah dan berjalan di dalam kasih? 你和我愿意活在恩典里，
行走在爱里吗？ Saya akan menutup renungan pada saat ini dengan sebuah kisah daripada seorang misionaris. 我要结束今天的分享呢，来给大家讲一个宣教士的故事。 Salah seorang misionaris bernama Inger Ludwig Nommensen. 有一个宣教士，他叫做 Nommensen。 Saudara, Nommensen dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Nommensen 呢是出生在贫苦的家庭里。 Sejak umur 7 tahun dia harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. 他7岁的时候呢，也一定出来工作了，为了帮助家里的经济。 Jadi sedikit sekali dia menikmati masa kecilnya karena dia harus bekerja membantu orang tuanya menghidupi kehidupan keluarga mereka. 所以呢，他其实是没有美好的童年，因为他要努力工作来帮助父母。 Di usia 12 tahun Nommensen mengalami sebuah kecelakaan. 在12岁的时候发生了一个事故， Dia ditabrak oleh kereta kuda yang membuat kakinya patah. 他被一辆马车撞了，然后导致他的脚 Nah, selama 断了。 masa-masa pemulihan teman-temannya sering datang mengunjungi dia, saudara. 然后恢复的这个期间呢，他的朋友很多都来看他。 Nah, teman-temannya bercerita tentang para hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang pergi memberitakan Injil ke tempat-tempat yang belum mengenal Kristus. 然后他的朋友就跟他讲宣教士的这个故事。 Nah, saudara, di masa-masa itu kemudian dia tergerak hatinya, dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya, bisa jalan lagi. Saya mau mempersembahkan diri saya untuk menjadi hamba-Mu, melayani. 就在这段恢复期间呢，他就被感动了，然后呢，他就向上帝祷告说：“如果你医治我的这个脚，我还能走路的话呢，我愿意侍奉你。” Nah, saudara, singkat cerita, dia sembuh, saudara, kemudian di usia 20 tahun, dia minta izin dari mamanya untuk kemudian masuk ke dalam badan misi. 所以呢，他20岁的时候呢，他已经痊愈了，然后他就跟他妈妈说，他要侍奉，他要被差传。 Di badan misi inilah kemudian dia diperlengkapi, diajarkan pemahaman-pemahaman doktrin-doktrin teologi dan kemudian dilatih untuk dipersiapkan menjadi misionaris ke tanah Batak. 就在这个差传机构里面，他被装备，他学习神学，学习一切圣经的知识，然后呢，他就被派到马达地。 Setelah selesai pendidikan, maka kemudian ditabiskan dia menjadi pendeta dan dia diutus menjadi misionaris. Dia berangkat tahun 1861 menuju Indonesia. 所以呢，他后来他毕业了，他受洗，然后他变成牧师，后来他就来了印尼来宣教。 Pertama kali dia mendarat di Padang, kemudian tahun 1862 dia bersama dengan beberapa orang Batak yang percaya, kemudian mereka berjalan menuju ke daerah Tapanuli, saudara. 他首先是到达巴东地区，然后呢，在那里跟一些马达的信徒就一起走路到多巴湖去。 Tahun 1863 dia pertama kali menginjakkan kakinya di daerah Tapanuli. 1863年，他第一次他进马达的那个土地。 Nah, saudara, kita tahu sebelum Nommensen ada 2 misionaris yang pernah pertama kali pergi ke tanah Batak, namun mereka dibunuh. 我们知道，在 Nommensen 之前呢，有2个宣教士也来过马达的这个土地上，但是呢，他们都被杀了。 Bahkan pemerintah Belanda mewanti-wanti Nommensen untuk tidak langsung terjun berjumpa dengan suku Batak. 甚至这个荷兰的政府也警告这个 Nommensen 不要直接去跟马达土族人交流。 Saudara, tahun 1863 dia berada di pegunungan, saudara, di Tapanuli Utara, kemudian dia berdoa di atas sebuah batu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon, ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa ini. 1863年的时候，有一天他就上山去了，然后呢，他这样跟上帝祷告，他说：“上帝啊，不论我是活我是死，让我可以一直在这个民族当中。” Saudara, tentu saja perjalanan yang tidak mudah ketika dia berusaha menginjili suku Batak. 我们都知道，他在这个马达土地上宣教的这个经历是不容易的。 Tahun 1864, Nommensen ditangkap dan hampir-hampir dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa yang diyakini oleh suku Batak pada waktu itu, saudara. 所以呢，在1864年呢，这个 Nommensen 他被
抓，然后呢，他差一点都被杀死了。 Pesta rakyat sudah disiapkan. 一切都已经准备好。 Tapi pada waktu itu kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menurunkan hujan dan angin puting beliung. 然后呢，那个时候他就向上帝祷告，然后上帝就给了大雨大风。 Sehingga akhirnya kemudian dia tidak jadi dibunuh dan dibebaskan, saudara. 然后他就没有被杀了，他就被释放了。 Saudara, sejak saat itu kemudian Injil terbuka dengan sangat lebar. 从那个时候呢，这个传福音的这个门敞开。 Tahun 1864 itu pertama kali dia kemudian membaptis ada satu keluarga terdiri dari 5 orang. 1864年的时候呢，他是第一次给一个家庭5个人施洗。 Pelan namun pasti, saudara, pelayanan Nommensen kemudian makin bertambah luas. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Anugerah Tuhan dicurahkan. 然后从那个时候呢，Nommensen 的这个事工呢是被上帝祝福的。 Nommensen membuka klinik kesehatan, Nommensen membuka pendidikan, sekolah-sekolah buat anak orang-orang suku Batak. 他在那里为马达的孩子们开诊所、开学校。 Bahkan Nommensen membuka sekolah teologi khusus untuk orang-orang Batak supaya bisa ikut menjadi misionaris bagi suku Batak. 然后呢，Nommensen 还开了一个神学院，让马达族的那个信徒可以学习神的话语，然后也可以被装备来传福音。 Nommensen melayani puluhan tahun di tanah Batak. Nommensen 在马达的土地上侍奉了10几年。 Bahkan ketika dia mati, dia dikuburkan juga di tanah Batak. 甚至他死的时候，他也被埋葬在那里。 Saudara, Nommensen adalah salah satu contoh daripada murid Kristus yang sudah tuntas di dalam mengikut Tuhan. 所以呢 ，Nommensen 是一个彻彻底底作为耶稣门徒的一个例子。 Dia sadar, dia tahu identitasnya sebagai murid Kristus. 他意识到他作为基督门徒的身份， Dan dia berdedikasi di dalam kehidupannya. 而且他有决心， Dia mengasihi bangsa yang bukan bangsanya. 他爱一个不是他民族的人， Dia tinggal bersama-sama dengan mereka, memanusiakan mereka. 他和他们一起同住，他把他们当作人。 Saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita hari ini? 问题是我们现在什么样？ Jemaat Makedonia sudah memberikan teladan. 马其顿已经给我们树立一个榜样。 Nommensen, seorang misionaris, juga memberikan teladan bagi kita. Nommensen 一个宣教士也已经给我们树立了一个榜样。 Bagaimana dengan kita hari ini sebagai murid-murid Kristus? 那我们今天作为基督的门徒的，应该怎么样呢？ Maukah saudara dan saya kemudian hari ini kita hidup di dalam anugerah Tuhan dan berjalan di dalam kasih? 你和我从今天开始，愿不愿意活在恩典里，走在爱里呢？ Tindakan kasih adalah bukti nyata dari kasih karunia Allah yang tidak terlihat. 爱的行为呢，是上帝赐给我们眼睛看不见的爱的一个见证。 Mari kita bukan hanya mengaku-ngaku menjadi murid Kristus, 我们不仅要在口中自称自己是上帝的门徒， tapi mari kita juga peduli kepada sesama yang kekurangan. 我们也要关怀缺乏的人。 Mari kita jangan menjadi takut ketika kita memberi. 我们施给的时候，我们不要害怕。 Percayalah bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. 我们要相信，我们相信的神呢是看顾我们的神。 Mari kita orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Allah yang melimpah dan membagikan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. 来吧，我们已经领受上帝极大丰盛的恩典的人，我们要把上帝的恩典分享给别人。 Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿上帝帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. 主啊，我们感谢你的话语， Engkau menegur, Engkau membimbing, Engkau mengajar kami. 你提醒我们，你指导我们，你教导我们， Biarlah kami memiliki ketaatan untuk menghidupi firman-Mu ini. 让我们有一颗顺服的心来活出你的话语。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求的。 Amin. 阿门。